أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Atif bin Muhammad selaku pegawai di Pejabat Agama Kelawang, pengarah dan juga barisan guru dan juga urustia daripada Pejabat Agama Islam serta para peserta College Vocational Kuala Kelawang. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat ya. Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sihat. Kita bersyukur kerana hari ini Allah Ta'ala temukan kita semua. Temukan kita dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan iman kita masih kukuh, masih lagi dalam keadaan ingat kepada Allah Ta'ala, masih lagi pegang kalimah La ilaha illallah. Maka kita wajib bersyukur ya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, segala nikmat yang ada pada diri kita. Bangun pagi boleh bernafas macam biasa, bangun pagi boleh kencing macam biasa kan. Cuba bayangkan pagi tadi kita tak dapat nak bernafas, mungkin kita tak dekat sini, mungkin dekat hospital sana. Cuba bayangkan kalau misal kata pagi ini tiba-tiba tak boleh nak kencing. Pernah terfikir tak? Tangki dah penuh dah ni, dah menggigil dah ni, tapi tak keluar. Ada orang macam tu. Tapi kita mudah saja, lurus je itu keluar kan. Maka itulah rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Maka sebab itulah pada awal pagi kita pun berdoa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahi atau amanah. Apa dia? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana menghidupkan kita semua setelah mematikan kita semua, mati yang sementara ya. Jadi sebagai mukadimah kita pada pagi ini, eloklah saya perkenalkan diri saya. Mungkin semua tak kenal saya. Siapa saya ni kan? Siapa yang bercakap ni tiba-tiba datang ke depan nak berbual pula ya. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi Zainal, ataupun dekat Facebook, dekat Instagram, dekat apa lagi? TikTok, Ustaz Undertaker. Cuba Google, confirm jumpa. Kenapa dipanggil Ustaz Undertaker? Tak pernah sekali pun main wrestling, tak pernah. Tapi saya adalah salah seorang tenaga pengajar untuk satu proses, satu bidang yang diberi nama Science in Embalming and Undertaker, pengawitan dan pengurusan mayat antarabangsa. Sebab tu panggil Undertaker, urus mayat ya. Mayat kecil, mayat besar, mayat tua, mayat muda, mayat bayi, mayat orang tua, semuanya diuruskan. Dalam, luar negara, bersih, hancur, reput, berulat, macam-macam jenis. Tapi hari ini saya bukan nak cerita pasal urus jenazah, bukan nak cerita pasal mandi mayat. Walaupun selalu orang panggil saya nak buat kursus jenazah, tapi hari orang panggil saya buat ceramah motivasi, kata dia kan. Ni semua pelajar tahun bila ni? Tahun akhir. Apa ada beza pula color ni? Lain kos. Okey, baik. Ni semua tahun 4. Nak habis dah. Bila last? Esok? Minggu depan. Kena habis dah besok. Tahun depan. Alah, lambat lagi kan. Tak lambat lah. Ini hari pun dah berapa bulan? Hari bulan lagi ni? Hari ni dah 8 hari bulan. Pujang colek dah habis tahun. Masuk bulan 1 habis. Tahun depan. Bulan apa? 3. Bulan 4. Ingatkan masuk tahun depan bulan 1 habis. Baik.
Itulah tentang diri saya, ya, yang mana saya berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Ada orang Kuala Pilah sini? Ada? Ada, kan? Malu pula mengaku orang kampung, kan? Tepat saya ni beranak dekat atas rumah, dekat kampung Kuala Kepis, Juasih. Ada orang Juasih? Malulah tu. Tapi kampung saya area sini dekat dengan kampung Felkera Air Hitam. Ada orang hitam sini? Itulah saya. Memang saya anak jati Negeri Sembilan. Cuma saya dibesarkan dalam keluarga tentera di Kuala Lumpur. Saya merantau ikut ayah saya, merata-rata daripada kecil sampailah besar. Jadi tapi masih lagi hati ni di Negeri Sembilan. Sebab itulah rumah saya pun tak jauh, dinilai Negeri Sembilan. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasanya tak perasan tadi kita dah mula doa ke belum? Belum, kan? Marilah kita menadah tangan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebelum saya mulakan doa, saya bagi ruang pada peserta semua untuk berdoa sendiri 1 minit. Doalah pun nak doa. Doa sendiri 1 minit. Bermula dari sekarang. Boleh lah untuk doa? Boleh ke buka video? Nak video apa? Video tak boleh? First, boleh buka video? Okay, buka video yang doa Azumar Al-Yamti. Belum lagi? Belum lagi. Tunggu syarat saya. Okey, teruskan berdoa ya. Ada lagi 15 saat. Saya bagi ruang. Berdoa betul-betul ya. Bukan main-main. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Saya boleh turun ke? Lompat ke apa ni? Okey. Jaga-jaga bila undertaker dah turun, kita tuding je jadi. Baik. Sekarang saya nak tanya, abang, nama siapa? Muhammad Aidil Azhar. Aidil Azhar. Tadi doa apa? Doa Al-Fatihah. Lagi? Dengan? 3 kul. 3 kul. Oh, tu baca surah. Oh, so doa. Abang, doa apa tadi? Baca doa apa tadi? Doa pelajar. Kakak, baca doa apa tadi kakak? Nama siapa kak? Tadi baca doa apa? Sebut je. Mudahkan urusan hari ini. Urusan siapa? Urusan awak lah. Okey. Mudahkan urusan hari ini. Okey, bagus. Kakak, doa apa tadi? Doa untuk ibu bapa siapa? Ibu bapa sendiri. Okey, baik. Terima kasih. Bukanlah saya nak tahu detail doa yang awak baca, tapi lebih kepada nak tahu secara keseluruhannya ataupun secara umumnya. Kebanyakan kita kalau diminta berdoa, kita akan doa apa? Untuk siapa? Ibu apa? Untuk diri sendiri. Untuk kebanyakan daripada kita bila berdoa lepas solat, kita akan berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk mak ayah, untuk pelajaran kita, untuk kejayaan kita, untuk apa saja yang kita minta. Kalau kita ada sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Maknanya untuk diri sendiri. Betul tak? Betul tak bang? Betul lah bang belakang tu? Betul. Kita akan berdoa untuk diri sendiri, betul? Tapi tahu tak satu doa yang Allah Ta'ala bila kita doa, maka Allah Ta'ala akan makbulkan. Confirm. Doa apa?
Kalau kita doa, insya-Allah dijanji Nabi. Nabi kata barang siapa yang berdoa begini, maka confirm makbul. Doa apa? Cuba teka. Tekalah doa apa? Doa siapa? Doa untuk apa? Doanya adalah untuk barang siapa yang berdoa untuk saudaranya yang lain tanpa diketahui oleh saudaranya itu, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doanya dan para malaikat Allah mengaminkan doa itu untuk dirinya juga. Itu doa dia. Ada tak yang doa untuk kawan sebelah tadi? Jujur. Ada? Masya Allah, bagus. Ya. Jadi kita berdoa lah, banyakkan berdoa untuk orang lain. Kadang-kadang kita berdoa untuk diri sendiri, bagus. Doakan untuk orang lain. Maka sama-sama kita tanda tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Taala makbulkan segala doa kita. Sebab dalam ramai-ramai ni kelompok awak ni, kelompok lelaki dan perempuan, mesti ada satu orang, tak semua, kurang-kurang seorang yang Allah Ta'ala terima doa dia. Belum tentu saya, ya, belum tentu kawan-kawan awak, tapi rupa-rupanya diri awak sendiri. Siapa tahu atas kebaikan, atas doa mak ayah awak, maka keberkatan itu mengalir sehingga doa kita pagi ini terus dimakbulkan oleh Allah. Jadi kita aminkan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang melakukan dosa siang dan malam. Hanya aku dan Engkau sajalah yang tahu tentang diriku ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun seluas lautan, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa-dosa para guru kami, ya Allah. Dosa-dosa saudara mara kami, dosa-dosa seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, kami mendoakan jika ada dalam kalangan kami ini orang yang dalam keadaan kesusahan, Kau berikanlah dia jalan keluar. Jika ada dalam kalangan kami ini orang yang dalam keadaan kesedihan, berilah dia kegembiraan, ya Allah. Jika dalam kalangan kami ini ada yang dalam ditimpa hutang piutang keluarganya, ya Allah, permudahkanlah dia untuk melangsaikan hutang piutang keluarganya, ya Allah. Jika dalam kalangan kami ini orang yang lemah dalam pelajarannya, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, semoga dengan rahmat-Mu hatinya terang untuk menerima segala ilmu yang diajarkan. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, bentukkanlah jiwa kami menjadi mukmin yang sejati, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, pertemukanlah kami dengan sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, ya Allah, yang bersama kami dapat membimbing diri dan jiwa kami, ya Allah, untuk menuju keredaan dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, jangan Kau pesongkan hati kami setelah Kau memberi hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah, matikanlah kami semua dalam husnul khatimah, jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma, ya Allah, ketika kami dibangkitkan daripada kubur, ya Allah, bangkitlah kami dengan penuh kemuliaan dan kebaikan di sisi-Mu, ya Allah.
Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, permudahkanlah kami untuk menghadapi hari mahsyar ya Allah. Izinkan kami untuk minum air telaga Al-Kausar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami di neraca Al-Mizan. Ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika melintasi titian Siratul Mustaqim sepantas kilat ya Allah, agar kami tak jatuh tergelincir ke dalam kawah neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, tepatkanlah diri kami, keluarga kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami sedar ya Allah, kami tak layak pun bersama mereka. Amal kami ini hanya secebis debu di kaki mereka ya Allah. Tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baik, para pelajar, adik-adik semua, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan salah seorang daripada kita ni Allah makbulkan doanya. Amin. Hari ini kita nak cerita satu tajuk, bangkitlah wahai jiwa yang lemah. Bangkitlah wahai jiwa yang lemah. Saya ada minta tadi untuk setiap peserta dibekalkan sehelai kertas. Ada tak dapat? Ada? Oh, belum beredar lagi. Boleh cikgu minta bantu cikgu tu untuk dapat sehelai kertas ya. Baik, sementara nak edarkan kertas itu ya, mari kita ambil satu ayat yang mana ayat ini boleh jadi pegangan kepada program kita hari ini, dan awak pegang ayat ini sehingga awak mati. Okey, bukakan satu surah Az-Zumar ayat 53. Buka. Boleh tak? Tak dengar suara? Okey, ada setiap orang akan mendapat satu helai kertas. Belum ikut suara. Tak apa, kita tempat. Baik. Ada pen tak masing-masing? Baik, ada pen. Baik. Baik, sementara kita tunggu. Okey, ulang balik. Ini satu surah yang dipetik daripada surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Allah katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Siapa orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri? Golongan apa? Orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri ialah orang yang menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bila dia buat dosa dan maksiat, itulah dia yang dikatakan sebagai menzalimi diri sendiri. Maknanya ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang buat dosa besar. Kitalah. Qul ya ibadiyallazi, setiap orang-orang hambaku, wahai hamba-hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dengan dosa-dosa mereka terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah?
Kata Allah Ta'ala, la ta'natu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala guna ayat ini, kul ya, wahai Allah Ta'ala guna ayat ini bukan pada orang yang beriman, beramal soleh, bukan pada orang yang Allah sayang, tapi Allah tujukan ayat ini kepada manusia yang buat dosa banyak-banyak sekalipun. Allah guna ayat wahai. Cuba kita bayangkan, ni awak-awak semua dah tahun 4 kan? Tahun 4 insya-Allah tak lama lagi akan masuk ke dalam bidang kerjaya. Betul? Kerjaya apa ni? Kursus apa ambil? Elektronik dan elektrik. Dua. Elektrik dan elektronik. Betul? Ke ada lain? Oh, lain-lain. Ada banyak. Baik. Awak akan masuk ke bidang kerjaya. Dan bila awak bekerja, akan sampai satu tahap yang awak akan rasa malas. Bila awak malas, tiba-tiba awak malas datang, kemudian datang lambat, mula buat perangai, kemudian kejap-kejap minta cuti, kejap-kejap minta cuti. Agak-agak bos kita masa tu dia cakap apa kat kita? Dia akan cakap, wahai pekerjaku yang baik, wahai pekerjaku yang budiman, kau ni kenapa tak kerja? Ada tak itu? Tak. Dia akan cakap, oi mangkuk, kau nak kerja ke tak kerja? Kan? Dia akan cakap bahasa kesat. Oi, kau ni company ayah kau punya. Dia akan guna bahasa kesat. Sebab manusia ni bila marah pada seseorang, dia akan marah lepaskan terus. Lepas. Tapi Allah Ta'ala, dia pujuk orang yang buat salah pada Allah. Dia pujuk kita yang berdosa ni, ya ibadi. Dia masih panggil kita ni sebagai hambanya. La ta'natu min rahmatillah. Kamu ni yang buat dosa banyak ni, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Inna Allah ya'firu dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah diampunkan semua dosa-dosa kita. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Ta'ala ni dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dosa macam mana menggunung pun datang pada Allah, kita sujud pada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Baik, itu kita punya satu video yang mana saya selitkan satu keratan ayat surah Az-Zumar ayat 53 kepada kita semua. Peganglah bila kita rasa down, bila kita rasa jatuh, bila kita rasa tak ada siapa pedulikan kita, sesungguhnya Allah Ta'ala ada bersama kita. Baik, di kertas masing-masing ada? Di tangan masing-masing ada kertas? Ada? Ada pen? Baik, saya nak buat satu aktiviti pada semua, ya. Cuma aktiviti ini kalau boleh jangan tunjuk dekat kawan-kawan sebelah-sebelah. Buat sendiri-sendiri. Boleh? Boleh tak? Ini untuk diri sendiri tau. Diri sendiri. Saya nak awak tulis 10 orang yang awak sayang. Oi, senangnya 10 orang awak sayang. Tuliskan nama je. Nama ke, nak tulis gelaran ke, Pak Cu ke, apalah, ingat susah sangat. Tulis je. Jangan lupa nama boyfriend, girlfriend, jangan lupa jangan malu. Sebab tu kata jangan tunjuk kat kawan sebelah. Kantoi lah, kan? Kau bakal tunang ke, tunang tak jadi ke, tulis, kan? Saya bagi masa untuk awak menjawab ni dalam masa 5 minit. 5 minit. Ingat 10 je peruntukan dia. 10 je. Tulis. Kita semak. Saya semak. Siapa tak buat, saya panggil. Jangan main. Baik. 5 minit. Ya, 10 orang yang mana kita paling sayang. Tulis ya.
Benda simple je. Boleh? Boleh tengok sikit. Okey, bagus. Dah ada 7 dah. Satu pun tak ada. Dia tak ada orang sayang. Tak ada orang sayang. Saya seorang. Ya Allah, tulis nama dia. Tulis. Sama ada orang tu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tulis dia. Tak kisah. 10 orang yang awak sayang. Tapi yang awak bukan kata saya sayang Allah, saya sayang Rasul. Itu memanglah. Tapi yang saya kata sekarang ni ialah orang yang pernah hidup dengan awak, yang awak kenal, yang awak rapat, yang awak sayang. Ya. Tak payah sebutlah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Islamik sangat korang ni kan. Baik. Tulis. Baru 4, 5. Tulis 6. Okey, bagus. Kakak, tulis nama saya ke? Tulis. Okey, tak apa. Kakak buat tak? Tengok sikit. Tak nampak nama pun. Mana? Okey, rahsia ya. Siapa yang kertas putih tu kita panggil dia ke depan. Okey. Baik. Kakak mana? Tengok. Okey, bagus. Macam tak ada je. Tak ada. Okey. Okey, masa tinggal lagi 3 minit. 3 minit lagi. Jangan lama-lama tulis. Baik. Tak tunjuk sarimas je, nak tengok buat ke tidak. Mana buat tadi Mana? Bang, mana? Buka sikit tengok. Mana? Tak buat lagi? Buatlah. Buat. Kan kita panggil ke depan dah. Panggil. Buat. Semua. Tulis je 10 orang yang awak sayang. Tulis. Takkan tak terfikir langsung. Mak dan ayah tentulah dalam list. Kan? Penipulah langsung tak sayang kan. Okey, betul Okey, mana bang? Okey, bagus. Okey. Buat tak? Buat depan tu buat tak? Buat. Ni kosong. Mana? Apa benda tu? Siapa yang saya panggil tak ada dalam list dia tu, itu kita buat. Ya. Nak pergi tandas? Pergi. Silakan. Garang bercici kat sini. Alright. Okey, masa tinggal lagi 1 minit 30 saat. Okey. Buat tak? Boleh berbincang pula. Kau sayang siapa? Kau bawa nama aku tak? Okey, dah belum? Dah ke belum? 10 mesti 10. Tak boleh kurang. Mesti 10. Saya point saja. Haikal, dah cukup 10 belum? Dah. Bagus. Daniel, dah cukup 10 belum? Dah, bagus. Senang nampak nama ni. Yang perempuan ni sembunyi sikit nama dia. Tak nampak sangat, kan? Saya tunjuk je lah. Kakak, wah, peluk tubuh. Dah sudah belum? Dah. Okey, bagus. Berapa? 10. Awak? 8? Habis? Lebih? Mana boleh lebih? 10 je. Potong yang bawah sekali. Tak boleh lebih, 10 je. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Mana Ci? Tak Ci. Setengah jam pula. 30 minit lagi. 30 minit. 30 saat lagi. Wan, dah siap dah? Berapa? 10. Okey. Siapa lagi? Amir. Dah cukup belum 10? Dah. 10. Berapa? Baru apa? Baru 8. Letak je nama siapa kawan-kawan awak. Nama ustaz boleh. Kakak dah? Berapa? 10. Confirm Okey, baik. Semua dah sudah? Wah, boleh tak buku? Boleh. Video. Boleh Alright. Syukri dah 10. Syafiq Makno dah. Mana? 10 okey, Ikhwan dah. Mana? Lebih pula tu. 10 je Alright. Semua dah? Ada yang belum? Angkat tangan, saya bagi masa lagi. Ada yang belum? Rasa macam, ya Allah, aku ni dah lah tak
kenal orang sangat kan. Aku ni anak tunggal kan. Contoh siapa? Ada lagi tak yang belum? Semua cukup 10? Cukup kakak Okey, cukup 10? Okey, baik. 5 minit telah berlalu. Kita dah ada di tangan masing-masing 10 orang. 10 orang. Betul tak? Nama ataupun gelaran nenek, atuk, ibu, ayah, semua. Tak kisahlah awak tulis nenek belah ayah, nenek belah mak. Tak kisahlah, janji 10 orang kan. Okey. Sekarang kita cuba daripada 10 orang yang awak ada tu, pilih 5 orang yang paling awak sayang. I don't care. This is game. Jujur Game ni memerlukan kejujuran diri sendiri. Kejujuran diri sendiri. Bukan bermaksud awak potong lagi 5 tu awak tak sayang. Cuma nak tunjukkan di antara mereka siapa yang paling awak rapat, yang paling awak sayang. Bukan kata tak sayang langsung. Sayang. Daripada senarai 10 orang tu potong 5 je saya minta. 5. 5 orang yang paling awak sayang. Okey, saya bagi masa 3 minit. 3 minit. 11.40, 11.43. Fikir. 3 minit. Alright. Haikal dah? Dah Azrin? Dah? Betul? Okey, Najmi dah? Bagus. Okey. Semua dah ya? KVKK dah? KVKK pula. Bukan nama dia? Bukan. Ingatkan KVKK nama dia. KVKK itu College Vocational. Lupa. Okey kakak dah? Okey. Okey, lagi 2 minit. Potong. Tak lintai kejap. Dah. Boleh ya? Alright, siapa yang belum perlukan masa tambahan? Perlukan masa tambahan? Okey. Kita bagi masa 1 minit lagi. 1 minit lagi. 5 saja saya minta. Okey. Wan Iman dah? Wan Iman? Alright, semua dah? Semua dah? Siapa yang belum? Okey, saya anggap semua dah ya. Saya anggap semua dah. Okey. Mungkin ke apa nama? Mukesh. 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 Non-Muslim kan? Berapa orang non-Muslim sini? 2 orang. Ada lagi? Sini? Semua Islam? 2 saja. Okey, Mukesh, mari sini. Mukesh. Ya. Sini ya. Okey, Mukesh, kawan-kawan semua kena awak kan? Tahu. Boleh lah. Awak ambil apa? Bahagian apa? Elektronik Elektronik. Okey. Mukesh, boleh tak kongsikan pada saya? Saya tak nak baca semua. 5 tu siapa yang awak pilih? Mak, ayah, atuk, nenek dan kakak. Mak, ayah, atuk, nenek dan kakak. Mak, ayah, atuk, nenek tu normal. Kenapa kakak? Kakak ni selalu time alone tu kan. Kakak lawa je. Apa tu? Time alone? Time alone dia selalu buat nasi saya. Ya. Awak berapa orang adik-beradik? 2 orang. Saya dengan adik. Adik? Kakak? Kakak dia non-blood. Unblood? Bukan kakak sendiri. Kakak angkat. Saudara. Okey. Adik tak sayang? Sayang, tapi paling yang sayang. Paling sayang lah. Betul ke kakak ni? Tanta? Lain macam ni? Okey, terima kasih. Kita hargai dia. Terima kasih. Beri tepukan untuk Mukesh. Dia berani. Bagus. Mukesh Kakak, kenapa tepuk tangan? Mai. Mai sini kakak. Kita nak dengar daripada belah perempuan pula. Kakak, dalam 10 lollipop awak jatuh. Bawa kaki, kat kaki. Jaga kan nak gigit je lagi. Okey, mari bangun. Nama siapa kakak? Emilia. Ya. Emilia, daripada 10 kemudian potong 5. Sebutkan 5 orang tu.
Mak. Abang, adik, kawan. Ai, mana boleh kawan-kawan? Seorang je kawan. Tak, saya kawan dengan semua orang. Ha? Kawan dengan semua orang. Ya. Dia sayang kat kawan-kawan dia. Awak kawan dia tak? Betul ke? Siapa yang baju macam dia? Ada? Mana sekelas dengan dia? Ha. Okey, kakak, 4 orang mak ayah. Mak, ayah, abang, adik. Mak ayah abang adik. Awak berapa orang beradik? 4. Abang berapa orang? 2 orang, adik 2. Adik 2. Adik yang mana satu sayang? Adik ada 2. Adik ada 2, dua-dua sayang. Ha? Itu kategori, bukan individu. Wah. Tak apa. Terima kasih Amalia ya. Duduk dulu. Alright. Kakak, bangun. Nama siapa kakak? Ain Biah. Ha? Ain Biah. Ain Biah. Okey, 5 orang. Mak, ayah, adik, nenek dengan atuk. Betul ke? Mak, ayah, adik, nenek, atuk. Power? Tak ada power. Betul ke? Single available? Single available? Okey. Kenapa sayang atuk? Sebab atuk rapat. Atuk dengan rapat. Nenek? Nenek? Nenek tak sempat jumpa. Habis tadi nama atuk nenek. Sayang nenek lah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seorang lagi saya nak petik. Tu yang baju putih tu. Kenapa dia baju putih? Oh, mari sini. Oh. Dia pasal apa dia pakai baju color lain? Ketua eh? Dia ketua ke? Ha? Mai. Oh. Biasa je. Boy dia tu. Kenapa awak pakai baju lain daripada lain? Adakah awak ni junior? Kenapa? Oh, nama siapa? Muhammad Iman Hakim. Aiman Hakim panggil Aiman. Kenapa pakai baju ni? Saya kos lain orang. Saya Oh lain, seorang je? salah. Ada lagi. Salah. Selected? Oh, air tumpah dah. Okey, baik. 5 orang yang awak pilih siapa? Mak, ayah, adik saya, Aidan, adik ayah. Okey, baik. Terima kasih. Mak, ayah, Dengan adik-adik. adik-beradik. 3 orang tu lah. Berapa orang adik-beradik? So saya 4. Termasuk awak 4, 3. Cukup lah tu. Sip baik kuota dia cukup. Terima kasih. Alright. Terima kasih kepada semua. Kejap lagi saya panggil lain. Baik. Daripada 5 orang, potong 2 orang. Potong 2 orang. 3 orang je paling awak sayang. Masa diberi setengah jam je. Setengah jam lagi. Setengah minit saja. 30 saat dari sekarang. Pilih 3 orang saja. Okey, tinggal lagi 15 saat. Dah. 5 saat. Okey, habis. Okey, saya nak pergi kepada pelajar perempuan dulu. Siapa volunteer? Volunteer. Ada volunteer tak yang perempuan? Hai, perempuan lah, lelaki ni guru. Sekejap lagi awak. Ada volunteer? Mainlah volunteer. Okeylah, saya petik. Siapa kat sini nama Ain? Okey, Ain dah. Lagi? Ain. Mana Ain lagi? Tak ada Ain lagi? Ha? Seakan-akan Ain ke? Aini ke? Ainul. Ainul boleh, Ainul. Baik, Ainul. Mari sini Ainul, depan mata je. Ainul, sebutkan 3 orang yang awak select. 2 orang yang awak padam, 3 yang pilih. Okey. Ha? 3 orang yang awak sayang. Siapa? Maksu? Wan? Seorang lagi? Adik? Maksu, Wan nenek lah kan? Adik? Biasa orang tulis mak ayah. Mak ayah awak mana? Ada? Ada lagi? Mak ayah ada lagi? Ada? Tapi awak lebih sayang Maksu. Sebab Maksu jaga awak.
Okey, dia sayang mak Su dia pasal mak Su jaga dia. Okeylah. Nenek dia dan juga awak berapa orang adik-beradik? 4 orang. Adik berapa orang? Yang mana sayang? Yang paling sayang? Bawah awak. Okey, terima kasih Ainul. Okey, terima kasih Ainul. Okey, bagus dia. Alright, siapa volunteer? Okey, mai. Itu nampak ramai berkenan tu. Mai. Pasal rambut dia paling panjang. Orang lain rambut okey je, dia paling panjang tu. Ini mesti kepala dia ni. Mai. Mari. Okey, nama dia bagus. Syahril. Irsyad. Syahril? Ayah dia. Irsyad Syahril. Okey, 3 orang yang awak paling sayang. Mak saya, ayah saya dengan adik saya. Mak ayah ada lagi? Adik berapa orang? 8. 7? 5? Ya Allah, 5. Adik-beradik pun tak terkira. Siapa di antara mereka yang paling sayang? Adik paling kecil. Oi. Adik apa? Adik last. Adik bongsu paling sayang. Kenapa? Paling kecil. Paling kecil. Okey, terima kasih Syahril. Irsyad Syahril. Sorry, Irsyad Syahril. Baik, terima kasih semua. Okey, setakat itu kita punya game. Tapi belum habis. Last sekali saya nak potong 2 orang, tinggalkan seorang je paling awak sayang. Seorang saja. 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Siapa nak volunteer? Amir? Mana Amir? Amir? Tak. Saya tak nak Amir. Ha? Amir. Tak, saya nak Arman. Pandai dia sebut nama orang. Mari sini. Mari sini. Okey. Betul ke nama ni? Indra Arman. Nama sedap dah. Okey, Indra Arman. Ambil kos apa ni? Elektronik. Seorang yang awak sayang. Mak. Why mother? Ya, dah ingat saya. Ayah? Ayah tak lahir kan? Tak minat, tak sayang? Sebab kita diajar untuk lebih memilih mak daripada ayah. Baguslah dia ni. Kita diajar lebihkan mak daripada ayah. Anak mak lah ni. Baguslah. Orang perempuan kalau nak cari jodoh, carilah lelaki yang sayangkan mak dia lebih. Tu dia. Promote dia. Okey, seorang please. Siapa nak volunteer? Sebut satu nama. Umin. Siapa? Sebut satu nama. Nabila. Ha? Kas. Mana Kas? Kastina. Mai dia nak pencet nama awak. Mai bangun. Kastina. Okey. Satu orang yang awak sayang. Siapa tadi? Ibu. Ibu tiri ke? Ibu mertua ke? Ibu kandung. Mak ada lagi? Ayah? Kenapa orang tak sayang ayah? Saya sayang ibu tak bermakna saya sayang ayah. Sayang ibu lebih. Okey. Saya sayang ibu tak bermakna saya tak sayang ayah. Okey, relax. Buka lagu ayah ibu. Okey. Okey, baik. Terima kasih Kas apa? Kastina. Boy, suka ya. Baik, terima kasih Kastina. Dia bukan bermaksud dia pilih ibu, dia tak sayang ayah. Tapi sebabkan kita minta seorang yang dipilih, maka ibulah, sebab ibu yang selalu dia berkongsi cerita dan sebagainya. Okey, beri tepukan kepada kawan-kawan awak semua. Apa yang saya nak buat hari ni? Panjang kita cerita ni. Ada lagi masa kita. Apa yang saya cuba sampaikan? Apa yang cuba seorang? Kita rasanya ada hadiah ya? Ada?
Okey, boleh tak kita keluarkan hadiah tu? Sambil tu. Minta satu orang yang boleh cuba keluarkan apa objektif saya tadi. Okey, mari sini. Wah. Pastikan objektif itu sama dengan objektif yang saya nak. Ha? Good, ada point. Tak semua orang yang kita sayang akan ada bersama kita selama-lamanya. Baik. Satu lagi. Okey. Satu lagi yang awak terlupa. Siapa? Awak lupa tulis diri sendiri. Siapa yang tulis diri sendiri? Siapa tulis diri sendiri? Awak tulis diri sendiri. Betul ke? Tengok sikit, mari sini. Dua-dua ni. Mari tengok. Mari sini kakak. Saya penatlah nak turun bawah turun naik ni. Boleh lompat tak? Nama saya Syazah. Syazah tu nama awak? Kejap, relax semua audience. Dia tulis nama dia Syazah. Betul ke Syazah nama dia? Tapi dia potong nama dia sendiri. Aki siapa? Atuk saya dulu yang jaga saya. Awak sayangkan atuk awak lebih daripada awak sendiri. Sebab kalau atuk saya tadi saya. Sekarang atuk awak dah tak ada. Awak ada. Rasanya semangat saya dah tak ada. Oh, semangat dia tak ada. Tapi awak masih semangat. Masih hidup. Kawan awak sebelah tadi dia angkat tangan. Mari sini. Okey. Baru edit Nampak macam baru edit tadi? Mana nama awak? Diri sendiri. Tak tulis pun? Diri sendiri. Tengok. Dia tulis senarai nama dia semua. Last sekali dia padam nama dia sendiri. Tinggallah Ika, kakak dia. Kenapa sayang kakak? Ha? Ya. Okey, baik. Terima kasih. Alright. Terima kasih pada Ika. Dan ni saya janji tadi nak bagi dua. Boleh Ustaz Cif? Boleh siapa kan? Mari sini. Dua orang tadi. Marilah. Okey. Wah, saya kena turun naik ni. Saya bawa buku saya ke bawah lah. Alright. Ika dan juga siapa tadi? Syazah. Okey, ambil gambar. Terima kasih. Syazah. Ika. Adina. Okey, terima kasih. Baik. Saya nak bagi tahu awak semua. Dalam kita menyayangi ibu, ayah, atuk, nenek, kakak, adik, maksu, wan dan sebagainya, ramai orang terlupa untuk sayang diri sendiri. Ya. Mengutamakan orang lain daripada mengutamakan diri sendiri. Betul tak? Kita sanggup korbankan jiwa kita, sanggup korbankan masa kita untuk cari kebahagiaan untuk orang lain. Betul tak? Cuma hari ini saya nak bawa awak untuk kembalikan semangat tu. Sebab sebelum kita nak sayang orang lain, pertamanya sayanglah diri sendiri dulu. Kerana bila diri awak tak disayangi, tak dengar ke lagu tu? UK saya. Bila diri awak tak disayangi, maka orang lain pun tak ada nilai di sisi awak. Ya. Pertamanya sayang diri awak. Macam mana nak sayang diri? Ialah dengan cara jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati orang lain. Mak ayah kita. Ni besok awak nak keluar, awak akan merantau, awak akan bekerja. Mungkin dalam kalangan yang perempuan, mungkin ada yang bekerja, mungkin dalam bukan bidang dia. Tak semestinya bidang yang awak ambil ini awak akan kerja. Ya? Contohnya awak ambil elektrik. Kan? Ada yang ambil elektrik kan?
Tiba-tiba tukar bidang masakan, tiba-tiba tukar bidang jahitan. Boleh jadi. Tapi buatlah apa yang awak suka, buatlah apa yang awak sayang, kerana itu untuk diri sendiri. Sebab apa? Sebab bila kita mati nanti, kita akan sendiri-sendiri. Bukan maksud untuk pentingkan diri sendiri, tidak. Tapi bila kita jaga diri kita, automatik kita akan buat baik dan jaga orang lain. Ya, saya nak bawa kepada topik kita hari ini, iaitulah membina, apa tajuk tadi? Membangkitkan jiwa yang lemah. Sebab jiwa kita ni masih lemah. Rasa macam aku tak berguna lah, habislah tahun depan, apalah aku nak buat lepas belajar ni, macam manalah aku nak bantu keluarga aku. Mula daripada diri sendiri. Semangat kita ni, akar yang elok dia akan tumbuhkan pokok yang kuat. Tapi kalau akar yang lemah, dia akan merebahkan awak. Sebelum tumbuh pokok dah rebah dah. Maka awak adalah akarnya. Mak ayah awak adalah batang pokoknya. Ranting-ranting itu ialah keluarga awak yang lain-lain. Maka awaklah yang menguatkan untuk keluarga awak. Kalau awak tak berubah, kalau diri awak masih di tekuk yang lama, maka tidak ada perubahan untuk keluarga sendiri. Maka sayang diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya, baik. Kita hidup ni ada perkara yang kita nak. Ada tak perkara yang kita nak, kita tak dapat lagi? Ada tak? Ada tak perkara yang kita nak, kita tak dapat lagi? Ada Awak siapa nama? Asfar. Apa benda yang awak nak, awak tak dapat lagi? Nah, kahwin? Nak kahwin? Belum, tak nak. Apa yang awak nak, awak tak dapat lagi? Kejayaan. Apa kejayaan tu? Tak ada benda. Tak ada benda awak fikir. Haikal, apa benda yang awak nak tapi awak tak dapat lagi? Pergi haji. Masya Allah, pergi haji. Baguslah tu. Itu adalah impian seluruh orang umat Islam. Ya, awak ada tak cita-cita nak pergi haji? Kalau awak daftar haji hari ni, umur awak dah 130 tahun baru dapat. Maknanya giliran kita tu panjang. Ya. Tapi memang itulah cita kita. Bagus. Cita-cita yang kita nak buat. Alright. Siapa yang contohlah kan, kakak, siapa nama? Nama? Oh, Sofia. Apa benda awak nak tak dapat lagi? Kahwin? Bolehlah. Dia kata nak kahwin tapi mak tak bagi lagi kan. Okey, tak apa. Baik, saya nak kaitkan. Okey, adik-adik, dengar. Kita nak satu benda dan kita cuba dapatkan. Tapi ramai orang, bila dia dah dapat, dia akan lupakan. Contoh, first kita masuk sekolah, umur apa? Umur masuk sekolah 5 tahun, 6 tahun, betul tak? 5-6 tahun nak masuk tadika. Awak ingat lagi tak masa awak kecil dulu, semangat tak masuk tadika? Mak dah gantung baju tadika dah, besok nak sekolah, tapi malam tu awak nak pakai baju tu. Tak sabar nak sekolah ni, seronoknya kan. Botol air dah siap dekat tepi, betul tak? Ya, pensel box cantik-cantik, ada keychain. Tak sabar. Dah masuk sekolah seronok. Tapi bila dah masuk sekolah, mula fikir bila nak cuti. Betul tak? Bila nak cuti ni kan. Lepas tu tengok kawan-kawan sekolah darjah 1 pakai baju putih, seluar biru, seronoknya. Nak masuk sekolah tu lah, best lah. Ya, boleh naik bas jauh sikit, ni mak hantar. Masuk sekolah seronok. Lepas tu fikir bila nak habis sekolah ni. Betul tak? Dah boring. Bila nak habis sekolah ni, bestnya sekolah menengah. Sekolah menengah ni besar, boleh bully orang kan. Masuk tingkatan 1, dah masuk tingkatan 1, tingkatan 2, ya Allah penatnya. Bila lah nak tingkatan 5 ni, bila nak form 5 ni, nak ambil SPM kan. Dah masuk tingkatan 5,
Ya Allah, bestnya dulu masa aku sekolah rendah tak ada usah macam ni. Ulang balik kan, rindu perkara lama, betul tak? Bestnya form 1 dulu, cikgu tak ada marah macam ni. Form 5 ni lah kena ketuk kan. Cepatlah habis sekolah, tak tahan dah ni, nak masuk universiti, nak masuk college. Habis SPM, masuk college vocational. Seronok masuk college. Yes, aku dah bebas, tak payah pergi ke sekolah. Rupanya masuk sekolah balik, pakai baju uniform, ikut peraturan balik. Bestnya lah masa sekolah dulu. Sekolah dulu banyaklah awet-awet, banyaklah kita punya markah-markah kan. Ini semua dah besar-besar. Boringnya, tak sabarnya nak kerja. Seronok tak? Awak tak sabar tak nak habiskan? Awak tak sabar ke nak habiskan? Ha? Nak ke tidak habis belajar ni? Ke nak tambah setahun lagi? Tak nak kan? Semua nak habiskan tahun ni kan? Maka itulah cita-cita awak. Nanti awak masuk kerja, awak dah masuk dunia kerja. Yes, aku dah bebas, tak payah sekolah, campak uniform, masuk kerja. Allah, penatnya kerja, tak boleh ambil MC. Kalau cuti sikit, habis potong gaji. Bestnya sekolah, tak payah fikir pasal kerja. Mak ayah bagi duit belanja, ada duit allowance masuk. Seronoknya dengan kawan-kawan. Masa kita pun semakin kurang. Ya Allah, boringnya bujang nak kahwin kan. Nak kahwin pula. Bila nak kahwin, tak sabar nak kahwin. Nah, tadi kata kan, benda yang saya tak dapat, saya nak kahwin. Aktif nak kahwin kan. Tengok orang berada keluarga, bawa jalan-jalan. Bestnya dia kan ada lelaki, bestnya dia ada bini kan. Malam-malam sejuk boleh peluk. Tapi bila dah kahwin, bestnya lah waktu bujang dulu, anak dah berderet kan. Bestnya ya Allah kan, aku nak pergi mana-mana kena bagi tahu laki. Laki pula asalkan nak pergi tengok bola je, bini tanya, bang bila balik? Boringnya ya kan. Tak ada me time. Berdua tiba-tiba kata nak anak. Nak anak, dapat anak. Ya Allah, budak ni melalak kan. Siang malam melalak kan, tak habis-habis. Tak ada anak, nak anak, dah ada anak bising. Tak habis-habis budak ni melalak lah kan. Orang yang paling sabar waktu dia ada anak ialah siapa? Siapa orang paling sabar? Orang yang paling sabar ialah kaum lelaki. Pasal apa? Anak menangis, dia buat tak tahu je. Biarlah. Bini lah bangun, tak nakkan susu ke apa ke kan, menetik ke apa bagi susu. Lelaki tidur, sabar je, lantaklah kau kan. Tu orang lelaki paling banyak sabar tu kan. Lepas tu budak tu dah berjalan. Ya Allah, budak ni nak berdukung aja, bila lah nak berjalan. Lepas tu budak tu berjalan, dah berlari. Kau ni tak tidur diam ke? Macam tu pula kan. Budak tu dah berlari, kau ni tak terdiam ke? Daripada tadi panjat sana panjat sini kan. Duduk diam. Marah kat budak tu. Budak tu tak pandai bercakap. Kau ni bila nak bercakap ni? Abah, abah, babah, babah, babi. Suruh sebut kan. Suka. Dia boleh sebut. Seronok kan. Lepas tu budak tu dah pandai bercakap. Kau ni siang malam bercakap je kan. Tak tidur diam ke? Cuba diam kejap, orang nak tengok TV ni. Bising pula. Kau ni bila nak besar ni? Tunggu anak tu besar. Sampailah kita penat kerja, bilalah nak pencen ni. Anak tu dah besar, maka kita pun rindu ke anak kita dulu kecil-kecil kan. Begitulah kitaran kehidupan. Bila kita nak, kita akan cuba dapatkan. Bila kita dah dapat, kadang-kadang kita akan lupakan, sia-siakan. Maka itulah kehidupan. Sebab itulah kehidupan ni adik-adik, umpama air. Air sungai yang mengalir daripada bukit turun ke bawah, sama tak air yang lalu tu dengan air yang kemudian? Sama tak? Tak sama. Kalau awak ada kolam ikan ke aquarium kat rumah, air tu pusing, filter, tu air yang sama. Tapi air sungai mengalir, sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Sebab itulah kehidupan kita. Dalam kita lalu ke air, tiba-tiba ada sampah.
sampah sangkut. Ada air kan, ada air sungai, ada tak sampah-sampah sangkut? Maka itulah sampah-sampah dalam kehidupan. Dalam kita jalan hidup ni, tiba-tiba ada stuck, ada jam, kepala otak, aduh peninglah kepala. Kita fikir macam putus asa dah, ya Allah, manalah aku nak pergi ni, lagi sana lagi sini tak dapat. Rupa-rupanya itulah Allah Ta'ala nak tarik kita kembali kepada Allah. Dia bagi kita nikmat, dia bagi kita sedikit ujian, nak tengok kita ni syukur ataupun kufur. Maka kalau kamu syukur, Allah bagi lebih. Ada tak pernah, Dek, nak tanya sikit yang belakang ni, yang dah mula menunduk ni. Kita ada masa lagi berapa jam ni? Sampai pukul 2 Okey. Saya nak tanya, pernah tak siapa nak tanya? Haziq. Haziq. Haziq bangun, Haziq. Pernah tak Haziq? Pernah tak awak stuck dalam kehidupan ni? Pernah tak awak tiba-tiba rasa macam ada masalah yang bertimpa-timpa dalam hidup awak? Pernah tak? Pernah. Macam mana awak hadapi? Main lagi tidur. Tidur. Bagus. Ni jatuh ni. Okey. Iman Daniel, pernah tak awak hidup awak tiba-tiba rasa macam lost? Tiba-tiba rasa macam kosong? Pernah. Ya. Awak rasa apa? Rasa kosong. Kosong. Apa awak buat lepas tu? Busy diri. Sibukkan diri dia. Okey, terima kasih. Dalam hidup ni kadang-kadang kita rasa lost, rasa kosong. Tiba-tiba kita rasa tak ada jalan keluar. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Aku nak jalan keluar ya Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji kita. Kakak. Bangun kakak. Nama kakak siapa? Nama siapa kak? Anis. Okey, Anis. Pernah tak awak rasa sedih sangat dalam hidup awak? Pernah? Rasa kecewa sangat, rasa macam tak ada orang yang boleh faham awak ketika itu. Pernah kan? Ketika itu apa yang awak buat? Berdoa. Bagus. Terima kasih Anis. Okey, bagi tepukan untuk semua yang jawab tadi. Itulah yang kita perlu buat. Saya nak bagi tahu awak semua, dalam hidup kita ni ada satu keadaan masa yang kita kosong, lost, fresh, jatuh, terduduk. Waktu tu rasa macam tak ada orang yang boleh bersama kita, yang faham kita. Waktu tu rasa macam masalah tu bertimpa-timpa. Ketika itu apa yang awak buat? Tak mampu buat apa? Menangis. Ya Allah, menangis kan? Waktu itu kita menangis dan tak ada siapa yang faham kita. Yang faham kita hanyalah Allah. Allah dia yang tahu hati aku ketika itu. Allah saja yang faham aku. Kita pun meratap pilu, ya Allah, bagilah aku jalan keluar ya Allah. Ya Allah, aku pedih ya Allah, aku sakit ya Allah. Saya rasa macam tak jalan keluar. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi jalan keluar dengan cara yang kita tak sangka-sangka. Zap, rezeki kita dibuka luas. Zap, masalah kita terus pergi. Maka itulah perumpamaan kepada air sungai tadi. Ketika sungai mengalir, ada sampah yang melekat kat batu-batu. Kita fikir macam manalah air ni, sungai ni nak, macam manalah kita nak buang sampah tu, tersekat. Tiba-tiba kepala air datang, sap, menyapu semua kan sampah sekali dengan batu-batu, semua clear. Maka itulah perumpamaan doa Allah, kuasa doa. Bila kita dalam kesusahan, kesulitan, berdoalah pada Allah. Berdoa pada Allah, serahkan urusan kita pada Allah. Allah dia takkan pernah kecewakan kita. Takkan pernah. Wa qala rabbukum udni astajib lakum. Berdoalah padaku, nescaya aku akan perkenankan doa-doamu. Kadang-kadang waktu hidup kita ni lah kita rasa macam lost. Saya nak panggil beberapa orang pelajar. Berapa pelajar Mungkin kawan-kawan boleh syorkan, siapa kat sini orang yang paling nakal?
Afiq. Pastikan orang tu memang dikenali sebagai orang paling nakal. Okey. Kita tanya orang perempuan. Nakal bukan jahat, nakal dia. Siapa? Dia, awak. Siapa? Cak? Ha? Lia. Dia majoriti kata Lia. Mana Lia? Betul ke Lia paling nakal? Mari sini. Oh, nampak je baik pakai spek. Mari sini Lia. Yang lelaki siapa? Afiq siapa? Afiq Ifan. Ni, betul. Afiq. Ni, dia kata Afiq ni. Ni. Nampak muka pun muka nakal ni. Mari sini. Ada tak kat sini yang paling jahat? Jahat. Siapa jahat? Paling jahat. Bukan nak mengaibkan dia. Siapa? Zikri? Zikri mari. Mari Zikri mari sini Zikri. Afiq di sini. Oh, paling jahat dia. Seorang lagi Zikri. Kakak tadi mana? Tunggu dulu. Sini. Okey. Afiq betul kau yang paling nakal sekali? Tak tahu Apa tahap kenakalan awak? Menangis dia. Sebenarnya saya suka kacau orang sebenarnya. Ya, kacau macam mana? Seorang lagi mana? Mari Zikri. Kenapa? Dia sedih betul lah. Mari sini lah. Betul lah paling jahat. Ni kalau sorak lebih ni ialah tu. Sorak lebih tu ialah tu. Wan, video Mak Lampir. Okey, Saya tak jahat. Syakirin. Tak jahat? Kenapa kau nak kata awak jahat? Tak tahu lah diorang. Tak tahu Ni apa nak kain ni? Ni bag. Bag. Ingatkan selempang. Bukan Awak betul ke kau nak kata betul apa jahat ni? Jahat sungguh. Apa jahat yang dia buat? Ada jahat? Awak jahat tak? Nakal. Masih baik dia puji. Awak jahat tak? Tak Apa kenakalan awak paling nakal? Pancit tayar cikgu. Kau diam lah. Diamlah dah kan kata kawan. Apa dia? Paling jahat Nah. Rembat tuala orang. Orang tengah mandi rembat tuala. Tengok jahat lah tu. Rembat tuala orang tengah mandi. Bogel kau tu keluar. Tu jahat lah tu. Okey, saya tanya kawan ni pula. Okey. Awak yang paling nakal, betul ke? Tak nakal? Betul ke? Apa kenakalan awak? Saya budak baik. Buat baik. Dia kalau orang baik dia tak mengaku. Okey. Seorang lagi awak petik. Siapa yang paling nakal kenakalan awak ni? Boy. Ramai? Bukan Lina. Mai. Dia petik nama awak, mai. Maknanya awak seangkatan dengan dia. Okey. Diorang tadi belum. Sini lagi. Sini belum habis lagi. Mai tadi seorang lagi dari mana? Tu. Betul kau awak nakal? Saya tak nakal. Habis macam mana kau nak ni kata awak nakal? Sebab dia nakal tu dah awak nakal. Okey. Baik. Okey, dua orang main dua orang. Betul nakal dia ni. Dah cakap duduk sini dan diam, dia ke belakang lagi. Baik. Dalam kalangan awak ni siapa yang paling baik? Paling baik. Rusdi. Siapa Rusdi? Ambil sini Rusdi. Rusdi mari sini. Awak siapa yang paling baik?
Sini. Okey, mari sini. Wah, baik awak ya. Mana Rusdi? Mari sini, pelajar baik. Mai. Okey, nama siapa? Oh, Kasrina tadi. Kasrina. Tak bosan ke jadi orang baik? Tak. Maksudnya dia mengaku lah dia orang baik. Kenapa kawan awak cakap awak orang baik? Kenapa kawan awak cakap dia nakal? Sebab apa? Tengok dia tak hati dah. Kenapa nak kata dia? Betul ke? Ha? Kenapa orang kata awak baik dan kenapa orang kata dia orang ni nakal? Nakal ni. Nakal suka kacau orang je. Awak baik sebab apa? Tak kacau orang. Tak kacau orang ke ni? Okey, baik. Kasi nak tunggu kejap ya. Mari tadi. Mari. Betul lah tadi seorang nakal, seorang jahat. Mari sini. Dekat sikit. Afiq, mari. Rusdi? Mana Rusdi ni? Ini Rusdi? Ha? Betul ke awak paling baik? Sangat. Ha? Saya sangat baik. Betul ke paling baik ni? Ha? Betul kan? Sangat. Apa kebaikan awak buat? Saya tolong Akil. Ha? Saya tolong Akil Zakuan. Tolong Akil Zakuan siapa tu? Dalam ramai ini dia yang paling baik Awak tak salah pilih kan? Tak salah pilih Saya ramah. Ni orang perempuan kata tak paling baik. Ada yang paling baik? Siapa paling baik? Saya nak tanya orang perempuan. Nak tanya orang perempuan jap, siapa paling baik? Ha? Kejap, tak adil. Nak tanya dulu. Siapa paling baik? Izzuddin? Siapa Izzuddin? Mari sini Izzuddin. Izzuddin. Ha? Ada dua orang Izzuddin apa? Ha? Izzuddin Zulkifli. Mana Izzuddin Zulkifli? Mai. Mana? Hai, pada belakang. Mai sini. Ada lagi baik? Apa baik Dia kata belakang tu lagi baik. Kenapa dia baik? Mai sini. Siapa nama? Nama apa? Muhammad Izzuddin. Betul ke dia paling baik? Ha? Tak. Orang perempuan betul ke dia paling baik? Betul ke dia baik? Sini. Betul dia paling baik ni kan. Izzuddin, mari sini. Rasa ada seorang lagi tadi. Kenapa awak duduk? Mari sini. Tak habis lagi. Jaga akak Main rapat sini. Apa ni? Izzuddin. Siapa nama tadi? Ya, Haris, Afiq dan juga Syakirin. Okey. 4 orang jejaka. Okey, saya nak bagi contoh Ni tadi awak cakap yang paling jahat. Jahat betul awak Sampai dia kata jahat Dia kata jahat tadi. Nakal dia. Oh, nakal saja balik. Dia jahat ke tak? Dia apa? Tengok gelap pun dah tahu dah. Afiq, betul kau paling nakal? Tahu apa dia orang. Okey. Tadi orang lelaki kata ni paling baik. Betul ke? Baik Ramah. Ramah tamah. Tadi orang perempuan kata ni paling baik. Betul ke? Tak. Habis kalau dia tak baik, dia apa? Ada lagi? Mari sini. Mana? Oh, ini nampak baik ni. Orang lain semua tak pakai beg, dia pakai beg. Mari sini. Baik. Sebab kau pakai beg. Mai. Okey. Bagus ni. Okey. Oh. Betul ni paling baik. Paling baik ni. Wah.
Okey. Sini. Sini. Nama siapa? Ha? Nama? Akil. Akil Zakwan. Betul ke paling baik? Okey, nak tanya perempuan. Betul ke dia baik? Semua takut. Betul ke dia paling baik? Okey. Sekejap ya. Alright. Saya tahu tak semua orang jujur. Dan awak pun tak jujur sebenarnya. Takkanlah muka macam ni tak baik. Yelah, takkanlah muka macam ni tak baik. Mana baiklah. Takkanlah muka macam ni jahat sangat. Takkanlah muka macam ni. Tadi kata tak baik kan? Saya baik. Baik. Sekali baik ya. Ni. Takkanlah orang ni paling baik. Gelak dah. Takkanlah ada seorang je baik. Betul tak? Ni kakak ni pula kan. Dalam ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai ni, takkanlah dia je yang nakal. Ke yang dua orang nakal ni. Dan takkanlah ada seorang je baik. Betul lah. Senyap tak setuju. Maksudnya kat sini, ya, ni 5 orang jejaka kat depan ni, ya. Saya cuba nak kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi. Ya. Kita manusia ni, kita akan menilai orang tu berdasarkan luaran. Memang kita akan cakap kau jahat, kau nakal, kau yang paling gangster, kau paling baik. Tetapi sebenarnya Allah menilai pada hati kamu sendiri. Nampak tu? Nampak tu? Ya. Saya ada satu prinsip yang saya pegang. Setiap orang akan berubah. Saya ada satu prinsip yang saya pegang. Setiap orang dia akan berubah. Tak semestinya yang awak kata jahat, nakal, usik orang tu dia akan kekal macam tu. Tak semestinya orang yang kita kita rasa diri kita okey, baik, kita akan kekal. Manusia ni berubah. Ya. Yang bawa hanyalah diri kita. Sebab tu saya kata tadi, kita kena sayang diri kita yang akan bawa diri kita. Sekarang ni saya percaya, dulu masa saya sekolah, saya lah orang yang paling nakal. Tapi nakal saya taklah nakal macam awak. Nakal saya baik kan? Menipu. Nampak pakai macam ni, menipu lah ya. Saya sekolah dulu, masa saya tingkatan 1, saya orang yang paling malas solat. Bukan malas solat, semayang pun tak reti. Bukan semayang tak reti, baca Qul a'udzu birabbin nas pun tak reti. Tak reti. Mak saya ketuk saya. Apalah bobal sangat budak ni. Tahap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq. Gau kepala tu tak? Ya. Sampailah Allah Ta'ala dorong saya satu-satu. Saya tingkatan 5 pun saya dah jadi baik dah. Tapi belum baik. Saya sekolah biasa. Ya. Saya bukan sekolah agama. Awak nampak saya macam sekolah agama, tapi saya bukan sekolah agama. Siapa kat sini dulu sekolah agama? Kacau. Pernah sekolah agama? Okey, kakak. Kakak pernah sekolah agama? Yang nakal-nakal ni pernah sekolah agama? Pernah. Sekolah agama apa? Kafar. Sekolah agama apa? Datuk Mansur? Tak. Betul? Sekolah rendah sekolah agama lah. Oh, sekolah rendah sekolah agama lah. Yelah. Masa saya sekolah menengah. Ada tak? Sekolah menengah agama. Okey, ada tak sini sekolah menengah agama? Pernah masuk tahfiz ke? Ada tak? Pernah masuk tahfiz? Okey. Daya daripada kosong. Tapi lepas saya habis SPM, tiba-tiba saya ni bidang saya sains biologi. Saya ambil keputusan aku tak boleh lah bawa biologi. Bukan kata tak pandai, bonak kata orang. Memang tak reti betul. Tak reti. Tiba-tiba saya kata saya nak ambil bahagian undang-undang. Kau ni belajar pun tak pandai nak ambil undang-undang. Ramai komplain. Tapi saya tekadkan niat saya nak belajar. Tapi saya apply UPU. Awak pernah apply UPU tak? Ada tak apply UPU? Tahu UPU tak? Kan apply universiti kan? First, undang-undang. Kedua, business. Ketiga, saya lupa dah apa dah.
Semua tak dapat. Susah bonak kan. Kemudian saya dapatlah bidang lain yang saya tak minat. Saya pun cuba apply satu tawaran, satu bidang di sebuah college, iaitulah bidang syariah dan undang-undang. First saya nak belajar kat college Islam Pahang. Tu saya jumpa Ustaz Atif yang tadi. Orang kata marah saya, kau ni semayang dah lah tak cukup, semayang subuh lambat kan, kadang tak semayang, tiba-tiba nak masuk college Islam, yo tak yo ni orang kata. Tapi saya kata insya-Allah saya nak belajar. Tak pernah masuk asrama. Ni cerita sebenar dek. Dek boleh tunggu lama sekejap? Boleh sekejap kena duduk. Lagi duduk dulu. 3 orang ni saya duduk dulu, jadi saya panggil balik Yang ni tunggu dulu. Tunggu dulu. Kemudian nak pendek cerita, satu hari ayah saya tak bagi saya, kau tak pernah duduk asrama, jangan harap kau nak pergi duduk asrama. Sebab saya sekolah, memang saya sekolah kat rumah, belajar kat rumah, dekat dengan rumah kan, tak pernah duduk asrama. Saya menangis, saya kata saya nak belajar. Ayah saya tak percaya. Kau tak berdisiplin, besok nanti sebulan dia kau belajar, lepas tu kau akan balik rumah. Saya duduk KL, college tu kat Kuantan. Saya kata, saya menangis ni. Ayah saya suruh masuk tingkatan 6, tapi saya senyap, saya isi orang nak masuk belajar. Tiba-tiba dapat pula tawaran, tahniah, anda terpilih diploma syariah dan undang-undang. Rasa seronok, tapi nak beritahu ayah macam mana? Beritahu ayah macam mana? Kan kau tak boleh. Ayah bising kan. Saya nangis. Tak apalah, ayah kata tak boleh. Besok tu saya nak pergi sarapan, ayah panggil, kau betul kau nak belajar sana? Saya buka mata. Betul. Kenapa? Minat undang-undang. Tapi tu syariah tu, kau nak belajar agama, kau tak ada basic bahasa Arab. InsyaAllah cuba. Pergilah kau, kata dia. Saya pergi naik bas tau, seorang-seorang. Sedih ayah tak nak ikut. Kemudian ayah kata, ayah ikut jugalah, naik bas juga dengan ayah kan. Pengorbanan. Sampai kat Kuantan, saya tengok semua tudung labuh, pakai kopiah. Kita dah lah nakal, semayang tak cukup, terkebel-kebel lah bela aku, tak apalah aku silap ni. Saya masuk situ, dalam jiwa saya kosong, tapi matlamat saya besar. Jiwa kosong, matlamat besar. Saya mula daripada kosong. Saya tengok kawan-kawan, dia pada mana? Dia sekolah menengah agama sana, ni maktafiz sana, ini maktab sana. Aku sekolah menengah kebangsaan Taman Melati, satu sekolah yang biasalah. Okey, ada kelas peralihan. Bahasa Arab saya 2/100. Yalah, mana belajar bahasa Arab? I'rab mana roti? Okey, awak masuk kelas peralihan, kelas ketiga. Jadi 1, 2, 3. Ni paling lomah lah tu, paling lembab lah. Belajar. Saya belajar. Ayah kata okey tak? Memang tak okey, duduk seorang-seorang, rindu menangis. Tapi nak macam mana dah buat keputusan? Okey. Sampailah tahap saya exam. Terkejut saya. Allah Ta'ala bagi saya first semester saya dapat hampir sikit dekan. Terkejut ayah saya. Kau betul? Kau tiru siapa? Dia kata saya tiru orang pula. Tak apalah, ayah punya anggapan. Sampailah saya tahun kedua, tiba-tiba saya dipilih untuk wakil pelajar bertanding MPP. Sini panggil MPP ya? MPP Majlis Perwakilan Pelajar. Betul? Kawan lah macam ni, ramai ni. Siapa yang nak bertanding? Saya ni dulu dah lah jenis lemah semangat, duduk seorang-seorang. Sebab yang lain semua pada pandai, saya tak cerdik seorang. Tiba-tiba kawan saya kenakan saya. Ni Rafi ni, naik kat dia. Semua setuju. Yo, macam awak ni lah kan. Kan? Kadang-kadang kawan-kawan awak kenakan awak saja. Kan? Betul tak? Dia kenakan awak, dia main petik je kan. Saya pun macam itulah, antara orang yang dipetik. Saya pun bangun, Ustaz, saya tak nak jadi MPP. Kawan awak dah setuju. Setuju tak? Setuju. Dia gelak ha kat belakang kan. Cilaka korang ni kan. Saya bertanding, ada orang sokong, ada orang setuju. Saya pun lawan. Saya dengan harapan saya tak nak menang. Saya tampal, dia kata wajib kena ada poster. 7 poster je saya tampal. Orang lain beratus-ratus poster gambar. Satu blok, 1 poster saya tampal. Cukuplah.
tiba waktu pilihan raya kampus, saya dapat majoriti terbesar menang. Terkejut bila saya dapat majoriti terbesar, tiba-tiba saya dilantik sebagai exco disiplin dan kepimpinan. Terus bagi disiplin. Tiba-tiba saya kata, ini tanda Allah Ta'ala bagi aku ruang. Allah Ta'ala bagi aku satu message bahawa Allah pilih aku. Maka saya pun bercakap, saya tak nak jawatan ni, tapi kamu yang pilih, atas izin Allah saya jadi. Saya telefon ayah saya. Ayah, dulu ayah kata saya tak berdisiplin, tak bangun awal, tak semayang apa semua. Hari ni tahun saya yang tahun kedua, college pilih saya sebagai MPP, Exco Disiplin dan Kepimpinan. Terkejut ayah, ya ke? Tak percaya? Saya hantar gambar. Masa tu gambar handphone biasa kan. Ayah menangis. Tak sangka kau pi, tak sangka ayah kan, kau turun belajar. Maka di situlah permulaan saya. Daripada Kipsas saya sambung kepada UKM bahagian syariah, dan seterusnya saya ambil dalam bidang diploma embalming and undertaker di Filipina, sehinggalah saya jadi sekarang. Nampak? Tak semestinya orang yang awak kata nakal, jahat. Awak ke jahat? Saya jahat. Oh, baik tadi. Mana jahat tadi? Mana jahat? Tak semestinya awak kata nakal jahat ini satu hari kita tak boleh jaya. Dan mereka ni juga satu hari nanti akan jadi seperti mana orang-orang yang berjaya yang lain. Macam tu juga awak. Tak payah bagi masa lama. Umur sekarang berapa? Semua 19. Ya? Saya bagi masa 10 tahun ataupun 5 tahun dari sekarang. Umur berapa 5 tahun akan datang? 24. Cuba awak kumpulkan kawan-kawan awak ramai-ramai ni macam ni. Dapat tak? Lagi 5 tahun reunion, 5 tahun reunion, cuba kumpulkan ramai-ramai ni, duduk dalam dewan macam ni, dapat tak? Belum tentu dapat. Mustahil pun dia juga. Sebab mungkin ada dalam kalangan awak ni ada yang meninggal, ada yang mati dulu. Mungkin dalam kalangan awak ni ada yang dah berkahwin, ada keluarga, tak ada masa nak bergaul macam ni. Mungkin dalam kalangan awak ni ada yang dah keluar negara. Mungkin dalam kalangan awak ni ada yang dah pergi bawa diri, tak nak campur dengan kawan-kawan lain. Maka hargailah masa yang awak ada. Masa yang tinggal baki-baki yang awak kata tak nak tambah lagi, cukuplah tahun depan nak habis keluar. Masa ni takkan kembali. Saya last saya yang saya kata College Islam tu 10 tahun lebih sudah. Last saya macam awak juga. Saya nak keluar daripada college ni, tak nak belajar. Tapi sekarang bila kawan saya dah semua berkeluarga, dah 10 tahun dah, saya nak panggil balik, susah. Kawan-kawan yang duduk sebelah awak ni, kawan baik, susah nak jumpa. Ya. Ketika itu yang awak boleh buat apa dia? Doa sahaja. Doa saja yang boleh buat, ya. Okey? Boleh Saya bagi awak duduk dulu, saja nak denda awak ke depan ni. Terima kasih kepada Hafiz, jangan marah saya Dan saya nak bagi tahu bahawa tak semestinya orang yang kita pandang teruk hari ni, nakal hari ni, orang yang macam tak ada masa depan hari ni, dia yang paling lemah dalam pelajaran, dia yang paling merosot dalam pelajaran, dia yang selalu kena denda, kena marah, dia tak berjaya. Hari ni hari Khamis. 2 hari lepas saya ada satu orang kawan. Kawan saya ni dulu masa belajar rambut dia panjang. Macam mana rambut panjang tadi? Yang rambut panjang seorang tadi. Tadi yang rambut panjang saya panggil tadi. Bukan Isyad, ada lagi. Siapa Yang ni Isyad, betul Isyad Isyad. Rambut panjang. Kawan saya seorang tu rambut panjang. Dan dia tu masuk kelas paling lambat sekali. Kuliah mula pukul 8, dia sampai pukul 8.40. Cikgu dah kata dah, ustaz pensyarah kata, awak ni baik tak payah datang, kan? Marah dia. Lepas tu dia pun datang selebih je, baju tak bergosok selama muka dia. Kena marah pun macam tu je lah. Dia baik, dia tak pernah kacau orang, tapi orang kenal dia sebagai pemalas, tak ada masa depan, orang yang
Kalau dalam kumpulan, okey, satu kumpulan 5 orang, dia tak dipilih. Tu dia kan. Satu kumpulan 5 orang, dia tercicir. Orang tak nak ambil dia pun. Punyalah teruk kan. Tapi dia baik. Dia baik tu maksudnya dia tak kacau orang lah. Cuma dia macam tak ada motivate dalam hidup. Kemudian kami keluar, belajar, habis. Tak contact each other. Semua tak contact. Dalam grup pun, saya rasa dia tak ada. Masa baru 2-3 hari lepas, orang masukkan dia dalam grup. Kemudian 2 hari lepas, saya masih contact dengan dia. Saya tahu dia ambil dalam bidang UKM, dia belajar. Tapi saya tak tahu dia berubah macam tu sekali. Tahu tak apa jawatan dia sekarang? Agak-agak apa jawatan dia sekarang? 10 tahun dia tinggalkan kampus, sekarang apa jawatan dia? Baru dilantik sebagai penolong mufti kerajaan negeri Pahang. Nampak tak? Terkejut saya. Penolong mufti tu jawatannya agak tinggi. Tapi dulu nampak selebet, orang yang macam tak ada masa depan. Tapi itulah kami kawan-kawan terkejut. Betul ke dia ni? Betul ke? Inilah orang yang kita tak sangka-sangka. Lepas tu saya kata, ni para pelajar semua, awak semua takkan tahu macam mana kehidupan awak akan datang. Tapi kalau awak tak mula daripada hari ini, cintakan diri sendiri, ubah diri sendiri, pedulikan persepsi orang terhadap diri kita, maka kita boleh berjaya ke depan. Ya, saya bagi contoh. Wan ada video mak lampir atau ada duit tak? RM50. Bagi contoh. Buku apa dah? Oh, lagi 20 minit. Buka play. Okey, kita tengok satu video. Okey, sekejap ya. Oh, ada lagi 3, 4, 5, 6. Okey. Kita ambil nasihat daripada orang jahat. Nasihat daripada orang jahat. Tengok video ni. Ulang balik. Kenal tak siapa ni? Mak lampir. Ulang balik. Okey, kuat sikit. Okey, ulang balik. Kita ambil sekali lagi. Okey. Ini Mak Lampir. Mak Lampir ni famous cerita tahun 90-an, tahun 80-an. Awak tak lahir lagi. Jika kau sendiri tidak mahu dijahati, terkadang seorang terlalu sibuk menilai hidup orang lain tanpa disenari nilai hidupnya lebih rendah dari orang yang dia nilai. Ya, ini pesanan Mak Lampir dalam cerita hantu dia yang paling jahat. Ya, tapi boleh pesan. Maknanya manusia ini dia tak berhak nak menilai orang lain kerana manusia hanya lihat luar saja, bukan dalaman. Satu lagi saya nak bagi contoh. Nampak tak duit kat saya ni? Nampak tak adik kat belakang tu? Berapa ni? Kalau saya bagi, ada tak yang nak? Angkat tangan siapa yang nak? Angkat tangan. Alah, jangan malu duit. Siapa nak duit ni? Angkat tangan. Awak depan tak nak? Angkat tangan. Siapa nak duit ni? Duit ni ada harga tak? Saya nak bagi free je, tak payah ke depan. Agak-agak nak tak? Tak payah ke depan, bagi free je. Siapa nak? Ramai nak. Ni tak nak ke? Nak? Awak nak? Nak tak? Angkat tangan. Nak? Nak tak? Mari sini. Hai kakak. Mari. Naik atas. Kenapa dia berlari? Nak tahu juga. Kena bagi ni Wan. Oh, ini ke yang kata paling nakal tadi? Terbukti. Kenapa awak berlari? Sebab nak 50. Nak 50?
Macam tu saja. Takkan orang Hulu terus awak datang? Ha? Kenapa awak percaya RM50 ni boleh bagi kat awak? Sebab tadi suruh angkat tangan. Oh, sebab saya suruh angkat tangan. Jadi awak berani lah angkat tangan. Tunggu ke depan. Okey, baik. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ada tas untuk awak. Okey, sekejap. RM50 ini, kalau saya tengok, ada tak nilai dia? Sah kan? Duit ni sah tak? Sah. Kalau saya komod, siapa nak duit ni? Sebab apa awak nak? Masa ada duit lagi kan? Saya ambil duit ni, saya buang. Pijak. Ada lagi tak nak duit ni? Siapa nak duit ni? Siapa nama tadi? Nak duit ni lagi tak? Nak lagi. Kenapa awak nak duit ni? Sedangkan saya dah pijak dah. Sebab ada nilai lagi. Ha? Sebab ada nilai lagi. Sebab ada nilai lagi. Betul ke ada nilai? Saya dah pijak dah. Baik. Itulah nilaian awak di mata Allah. Walaupun manusia buang kita, mak ayah benci kita, ada orang yang kawan-kawan pulau kita, tak ada siapa-siapa dalam hidup kita ni, tak ada nilai pun di mata orang, tapi sesungguhnya nilaian kita tetap ada di mata Allah. Allah tetap pandang kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Ya. Daripada kita tak ada, dia adakan kita. Daripada kita ada, kita membesar, kita buat jahat, dia terima kita. Bila kita dah mati pun, Allah Ta'ala tetap terima kita. Maka inilah nilaian kepada duit tadi. Duit 50 yang awak rasa macam ada nilai, dikomod-komod, dipijak-pijak pun ada nilai, diri awak pun ada nilai juga. Tidak. Ya. Baik. Siapa nama tadi? Ha? Alia. Baik, Alia. Saya nak bagi awak sini. Tahniah Alia. Ambil gambar, tak ada gambar? Ha. Okey, sekejap Alia ya. Alia ambil kursus apa? Elektrik. Elektrik. Duduk mana asal? Kajang Selangor. Oh, Kajang. Kajang kat mana? Kajang Utama. Kajang Utama. Okey. Mai. Buka. Okey Alia, saya bagi kat awak duit ni. Dia berani. Dia ke depan tau. Jadi saya sebab salah tak bagi, kan? Baik. Jadi kita baik. Sebagai ada masa lagi dalam 10-15 minit, saya nak awak semua kembali kepada tajuk kita tadi. Apa tajuk kita? Membangkitkan jiwa yang lemah. Okey. Dalam proses kita nak berubah, kita nak keluar, kita akan temui banyak cabaran kat luar sana. Ya. Saya nak awak pegang 3 perkara ini. Inilah yang akan awak lalui. Kalau dalam hati rasa macam nak berubah, aku hari ni nak jadi lebih baik, tak apalah. Ujung tahun depan, ujung tahun ni, azam tahun baru, aku akan berubah jadi baik. Azam tahun baru, aku akan solat cukup 5 waktu. Azam tahun baru, aku akan jadi anak dan pelajar yang turut cakap ibu dan ayahku, guruku. Kita dah berazam. Tapi kenapa kita tak tunaikan? Sebab kita tangguhkan azam tu. Kenapa? Azam tahun baru. Sedangkan hidayah milik Allah. Allah Ta'ala bila dah dorong kita, panggil tu yang baring tu, abang belakang mari. Mari sini bang. Mari sini. Mari. Mari. Cepat. Kita tak ada masa. Mari. Awak lah. Mari. Sini. Mek atas pentas. Wah, dia relax saja. Cepat. Wah, dia jalan macam awan nano. Siapa nama bang? Faizul? Ada. Awak paling nakal ke paling baik? Tak tahu. Mari sini. Okey.
Boleh? 3 fasa kehidupan yang kita perlu pegang. Pertama, bila awak nak berubah, ialah fasa tahilli. Tahilli ni satu fasa yang awak kena kosongkan jiwa awak. Kosongkan perkara yang dulu awak buat rasa macam berdosa, maksiat, buang dengan taubat. Berubah. Taubatlah Faizul. Faizul Bila nak taubat? Bila? Dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat. Bukan dalam masa terdekat. Hari ni, detik ni. Sebab kita belum tahu lagi bila kita akan hidup lagi. Betul tak? Betul. Bila awak dah kosongkan jiwa awak, dah kosongkan hati awak, maka isilah kekosongan jiwa itu dengan proses yang kedua, namanya tahalli, iaitulah dengan menambah ilmu dan juga amal soleh. Tambah ilmu dan amal soleh. Belajar agama. Awak bila keluar nanti, jangan kata aku dah bebas, aku nak bekerja, tapi tinggalkan agama. Carilah banyak lagi medium agama, ya? Belajar agama, belajar fardu ain, ya? Dan dalam masa sama, dalam proses kedua ni, cari sahabat yang soleh yang boleh bimbing awak. Boleh? Bimbinglah. Cari sahabat yang soleh yang bimbing awak, yang boleh sama-sama dengan awak. Sebab apa? Kat sini ada tak yang merokok? Ada tak? Ada kan? Kau malah pandai lah tu, tak ada konon. Kalau ada yang merokok, mesti ada cita-cita nak berhenti, betul tak? Bila kita ada cita-cita nak berhenti, bermaksud hati kita ni nak berubah. Cuma waktu sahaja yang menyebabkan kita tak nak berubah. Bila kita dah berubah nak berhenti rokok, tiba-tiba jumpa geng. Bagi geng awak, siapa je? Petik je nama. Anas, mari sini Nas. Lagi? Ha? Nan. Mari sini Nan. Lagi? Hafiz, mari sini. Seorang lagi. Irfan. 3 orang mari sini, cepat. Cepat. Nas, Hafiz, Irfan, ya. Main. 3 orang. Cepat. Kita ada masa dah ni. Cepat. Okey. Bila kita dah cuba nak berubah, dah berhenti merokok misalnya, tapi tiba-tiba kita jumpa kawan-kawan lama. Maka kawan lama ni lah akan pengaruh kita untuk kembali start rokok balik. Cubalah try sebatang. Kau ni takkan berhenti. Kali ni last je. Sebatang je. Last. Sebatang. Okeylah, bolehlah last sebatang. Kita akan terpengaruh balik. Begitulah dalam hidup ni. Kalau kita salah pilih kawan, maka jadilah kawan seperti ni. Tak, contoh. Tapi ini adalah kawan-kawan yang mana dia akan bersama mungkin waktu ini sahaja, dan mungkin juga forever. Mungkin lah kan? Betul tak? Ya. Sahabat yang soleh, dia akan ingatkan antara satu sama lain. Solat dah belum? Belum solat? Belum masuk waktu lagi. Kita akan saling pesan. Bila kita dah ada ilmu, dah ada kawan yang soleh, sampailah ke peringkat yang ketiga, iaitulah proses fasa namanya tajilli. Tajilli ni satu proses yang mana hati kita ni dah sedap buat ibadah, seronok buat ibadah, seronok buat kebaikan. Tapi proses ini juga bahaya. Kenapa? Kalau kita tak istiqamah menjaganya, maka syaitan akan rosakkan kita balik. Maka sampai fasa kebaikan, maka tarik kawan-kawan awak yang lain yang boleh jadi kawan yang baik. Cuba panggil. Sebut 3 nama kawan. 3 nama. Sebut je. Anas. Pejal lagi? Anas. Wah, dia macam payah je. 3 orang nama. Sebut je. Anas. Amal. Lagi? Akaris. Okey, lagi 3 orang. Azri. What? Kau 3 orang nama?
Ini. Ha? Ini. Daniel. Lagi? Okey, mana nama-nama panggil? Keluar. Mai nama-nama panggil tadi. Cepat. Kita ada masa ni. Cepat. Mari. Dalam kiraan 3. 1 2 3. Okey, mari. Mari. Nama-nama yang kau nak sebut tadi, mari. Cepat. Ada lagi. Daniel, apa lagi mari sini? Cepat. 3 orang je. Siapa lagi tak datang? Hazri, mana Hazri? Mari, cepat. Cepat. Kita tak ada masa ni. Kita nak habis dah. Ke awak nak habis pukul 2? Ke nak habis pukul 3 tak ada rehat? Mari. Cepat. Okey. Kastina. Sebut 3 orang kawan awak. Panggil. Mai. Kastina dan kawan awak, mai. Mana tadi yang nakal tadi? Panggil 3 orang kawan awak, mari. 3 orang lagi. Lagi 3 orang. Awak dan 3 lagi. Sama. Mai. Cepat. Mai ke depan. Okey. Buat satu baris. Okey. Teman. Okey. Mai nak atas pentas. Siapa tadi yang paling jahat tadi? Paling jahat saya nakal tadi. Mai. Cepat. Ke depan. Kakak, cuba naik. Naik. Awak pilih siapa? Kastina. Kawan-kawan Kastina, mari. Mari. Cepat. Cepatlah. Cepat. Kita tak ada masa. Cepat. Kastina. Okey, naik. 3 orang. Awak 2 orang. Lagi seorang apa? Seorang lagi. 3 orang. Petik je nama. Mai. Okey, mai. Okey, sini. Alright. Mana tadi yang nakal yang jahat tu? Mari sini cepat. Mai. Sini, mari sini. Siapa nama dia? Mai. Cepat. Tak gentleman lah. Mari sini. Ada seorang lagi tadi. Yang nakal tadi mana? Dia hilang dah menyuruk dah. Akil? Mana Akil? Akil, mari sini Akil. Okey, duduk. Ada seorang lagi. Saya lupa nama dia. Irfan, mana Irfan? Amboi, duduk tengah tu mari sini. Dia ni yang paling nakal tadi. Okey. Awak semua ialah orang-orang yang terpilih dalam kalangan terpilih. Okey? Baik. Saya nak sama-sama ni sebab apa? Sebagai penghabisan, kita nak semangat. Awak kena kenang waktu ni. Kenang waktu ni yang mana tak akan kembali. Maka jangan buat lengkung macam tu. Sebaris. Afiq sini. Cepat. Wah, Afiq. Cepat sikit Afiq. Sana sikit. Sana sikit. Nampak tu kebaikan dia tu. Depan boleh? Boleh. Akil Zakwan tadi tak naik. Akil Zakwan mana tak naik? Boy, nak lari sini Akil Zakwan. Mana? Awak depan. Jom kita bagus. Okey. Sekarang ni kita nak semua bangun berdiri. Bangun berdiri semua. Bangun semua. Diketuai oleh Haris Darwish dan juga Muhammad Afiq. Sama-sama kita pegang satu. Kita nak menyanyikan sebuah lagu Negaraku. Tak, lagu lain. Terimalah satu lagu buat kita semua pegang. Okey. Nak mic. Lagu Sahabat. Mai, dapat. Peluk kawan awak. Peluk kawan awak. Peluk. Nyanyi. Ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani. Peluk. Perjuangan suci bersyukur kini pada
dengan sisi perjuangan sedang diharungi. Habis dah. Hai. Kasih sayang kita nyanyilah telah. Kalau betul baik nyanyi. Lama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menerangi perjuangan suci. Macam tak biasa karaoke. Teman yang dengannya di sisi perjuangan ini senang dilalui. Maka inilah yang kita sebutkan sebagai transform jiwa, ya. Jiwa kita ni perlu bersama, satu hati. Satu hari nanti awak akan berpisah. Tahniah kepada kawan-kawan awak semua. Mudah-mudahan dalam masa yang sama semangat kita terus setia kawan bersama sehingga awak berjaya masa depan awak cerah. Terima kasih pada semua. Okey, silakan. Nak bagi dah. Dah kena potong lah. Ni lagi mana? Lagi 4. Kesimpulan. Baik, sebagai kesimpulannya, terima kasih kepada semua atas perhatian, kerjasama. Mari sini ya. Awak dengan seorang lagi yang tu, kawan awak tadi, yang nyakal tadi. Mai. Awak mai. Nah. Okey, ikon yang dikatakan nakal tapi sebenarnya mai. Okey. Ini ada sumbangan tergati daripada Jawatan Agama Islam Negeri Sembilan. Tahniah ya. Afiq, mai sini. Siapa? Darwish. Sekali lagi. Mai, awak sekali. Okey. Tengok, mana? Tengah sikit. Ada lagi?
Tak banyak. Dah, masih. Okey. Siapa lagi tadi? Kastina, awak dah ambil dah? Adik awak? Belum? Mari sini. Kastina. Siapa lagi? Siapa lagi agak? Siapa lagi? Tadi. Yang tadi jawab, saya lupa. Awak ke? Mai. Tadi awak ke depan tadi kan? Mari. Okey. Ini hanyalah satu cendera hati kenang-kenangan pada semua. Okey, ada apa lagi? 3. Okey, bagi 2 je. 2. Okey. Terima kasih kepada Kastina dan juga Ain. Ambil gambar sikit Ain, Kastina Ain. Baik, terima kasih. Dan seorang lagi, siapa tadi yang kata yang paling baik tadi? Paling baik tadi. Okey, mana? Tadi yang paling baik tadi. Siapa tadi? Ni depan ni. Mai. Awak mai sini. Habis. Okey, terima kasih pada semua. Terima kasih pada guru-guru. Terima kasih pada para pelajar semua. Ini sebagai tanda kenangan daripada kami. InsyaAllah ada rezeki berjumpa lagi. Ya, adik-adik semua kalau ada nak berjumpa mungkin jumpa saya kat luar sana atau melalui media sosial, bolehlah add Ustaz Undertaker. InsyaAllah. Masih semua minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.